petang ni untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Dan hari ini, Dewan ini memahat satu sejarah baru. Sebab ia adalah satu langkah yang sangat penting, langkah pertama ke arah untuk mengubah rang undang-undang anti lompat parti yang akan menyusul selepas ini. Jadi langkah pertama ni adalah langkah yang bagi saya sangat sesuai dan peluang untuk saya berada di sini untuk sama-sama membahaskan akta perlembagaan pada hari ini juga merupakan satu penghormatan daripada pengundi rasa yang sudah pasti dan sudah tentunya pengundi rasa sendiri sangat menghormati dan mengharapkan supaya akta ini dapat diluluskan bersama dalam Dewan yang mulia ini. Sudah tentu kejayaan kita hari ini membawa perundangan dalam Dewan yang mulia ini pada ketika ini, pada hari ini banyak bergantung kepada kejayaan MOU yang telah ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan Pakatan Harapan pada 13 September tahun lepas. Jadi sekarang tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pimpinan utama Pakatan Harapan. Walaupun pembangkang, walaupun kerajaan asal mandat untuk Pakatan Harapan yang dicuri oleh mereka yang mengkhianati mandat rakyat, tetapi Pakatan Harapan cukup berlapang dada, cukup berbesar hati untuk kerjasama dengan Perdana Menteri untuk merealisasikan supaya akta anti lompat parti ini menjadi kenyataan dalam politik Malaysia satu hari nanti. Jadi tahniah kepada kedua-dua pihak. Dan pada petang ni juga saya nak ambil kesempatan untuk mengutarakan dua perkara singkat, iaitu berkenaan dengan kenapa artikel 48 sub 6 tidak dipinda bersama, dan juga satu lagi perkara yang disebutkan dalam MOU iaitu mahakan tempoh masa 10 tahun untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak disebut, tidak dipinda bersama. Sebab kedua-dua perkara ini bagi saya ia juga adalah perkara yang esensial mustahak berkenaan dengan akta lompat parti dan juga MOU yang ditandatangani bersama. Yang Berhormat Shah Alam, saya bagi 30 saat saja. Okey, 30 saat. Saya ucapkan terima kasih kerana diberikan ruang. Ramai yang mengkritik MOU ini. Tapi semua nakkan rang undang-undang anti lompat parti. Tapi mereka kritik kita tanda tangan MOU. Tapi mereka tak kemukakan cadangan bagaimana nak dapatkan rang undang-undang anti lompat parti ini tanpa MOU. Sedangkan ini merupakan a bipartisan approach. Dan banyak yang select committee, banyak yang telah dilakukan. Tapi ramai mengkritik. Lalu ni tidakkah ini merupakan satu perkara yang agak pelik? Kritik MOU, tapi MOU lah yang membuka laluan untuk rang undang-undang ini diluluskan. Apa pandangan? Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Shah Alam. Betul, MOU tu yang membuka laluan yang membolehkan kita membahaskan akta pindaan perlembagaan pada hari ini sebab ia membolehkan kerjasama yang matang bipartisan daripada kedua-dua pihak. Dan saya cukup terkejut walaupun kita dah tahu fakta. Yang Berhormat Menteri tadi ketika membentangkan akta ini menyatakan bahawa seramai 39 orang ahli parlimen telah lompat parti sejak PIU yang ke-14. Hampir 20%. Ia sesuatu yang sudah pasti, bukan saja tidak menghormati proses demokrasi, tetapi jauh lebih penting adalah ia seolah-olah mencalahkan prinsip demokrasi cara pilihan raya kita adakan. Ia sesuatu yang kita tidak boleh maafkan dan kita tidak boleh benarkannya terus berlaku. Jadi saya berharap dengan adanya pindaan ini, kenapa dia penting? Yang pertama, dia membolehkan mandat rakyat yang sokong parti mana dalam pilihan raya kekal untuk sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau nak tukar parti, biar rakyat yang buat keputusan. Biar mandat kuasa tu kita kembali kepada rakyat. Saya bagi contoh, pengundi Ampang telah bagi sokongan kepada calon Pakatan Harapan dalam PIU yang lepas. Sepatutnya ahli parlimen Ampang tu kekal dengan Pakatan Harapan. Kalau nak tukar, tukar bila? Dalam PIU yang ke-15. Bukannya tepuk atap, bukannya ikut pintu belakang. Setuju atau tidak? Sebab tu saya kata mandat tu kita kena kekalkan. Rakyat boleh tukar, tunggu PIU. Kita tengok di PRK Cameron Highland. Yang berhormat menang, kita hormati. Itu cara dia. Itu yang dikatakan mandat rakyat. Jadi saya harap kerjasama yang matang pada kali ini
bukan saja untuk proses demokrasi di negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah supaya kita membawa satu mesej kepada rakyat. Apa mesej dia? Datuk Yang Dipertua, saya mohon 1 minit tambahan sebab mesej ini sangat penting. Ada parti tertentu dia kata, kalau nak jadi kerajaan yang efektif, kalau nak jadi kerajaan yang berkesan untuk membawa kepentingan rakyat, kena ada majoriti 2/3. Jawabnya tidak. Walaupun pindaan Perlembagaan Persekutuan di bawah artikel 159 menyatakan perlu majoriti 2/3. Saya percaya benda yang untuk kepentingan rakyat boleh dapat 2/3. Undi 18 tempoh hari. Dan lepas tu yang berkenaan dengan wilayah Sabah Sarawak. Dan hari ini kita boleh bekerjasama secara matang antara kerajaan dengan pembangkang. Jadi majoriti 2/3 tidak diperlukan untuk membentuk kerajaan yang stabil untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat tetap dapat didukung, dihormati, malahan lebih berkesan dengan adanya kerjasama bipartisan yang menguji kematangan berpolitik kedua pihak. Ini bukti dia. Saya nampak rakan-rakan yang telah berbahas sejak pagi tadi sehingga sekarang. Daripada kedua pihak, tak ada yang membantah. Padahal kerajaan hanya ada majoriti yang tipis. Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan pembangkang yang lain sama-sama mendukung pindaan ini supaya akhirnya ia menjadi kenyataan untuk kepentingan bersama. Saya juga menyuruh semua Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Kalau Sabah dah buat, Kelantan dah buat, Pulau Pinang dah buat. Macam mana dengan negeri lain? Sama-sama kita mendukung satu kerja ataupun satu pendirian agar undang-undang anti lomba parti ini bukan saja diluluskan di parlimen ini pada bulan depan, tetapi di dalam semua Dewan Undangan Negeri di Malaysia untuk sama-sama kita katakan sayonara no kepada kata-kata politik yang ada di bumi Malaysia. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua atas tambahan masa. Sebab ni bulan puasa. Ya, terima kasih. Yang berhormat, rasa 1 minit lagi. Ya. Terima kasih atas 1 minit tambahan yang diberikan. Nanti satu hari bulan kita jumpa kat Pusat Khidmat yang berhormat di Canberra Highland. Terima kasih atas peluang tu. Saya berharap kita mulakan langkah kanan, langkah yang baik pada bulan Ramadan kali ini. Dan kita mengakhirinya pada bulan Syawal tahun ini. Bukan bulan Syawal tahun depan. Bulan Syawal lepas raya ni. Kalau boleh kita kembali ke dalam Dewan yang mulia ini selepas raya pada bulan Syawal 1443 Hijrah, supaya akhirnya pindaan ini selepas dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen dengan pindaan-pindaan yang sewajarnya diluluskan di dalam Dewan ini bersama dengan akta anti lomba parti yang kita harapkan, yang rakyat harapkan, yang saya percaya dengan adanya akta tersebut ia akan membolehkan rakyat kembali berkeyakinan bahawa politik di Malaysia adalah menjunjung dan mendukung prinsip demokrasi berparlimen sebagaimana yang disebut ataupun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua atas masa tambahan yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan, majlis mempersilakan Yang